Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar translasi. Okey, translasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama melalui jarak yang sama. Maksudnya semua titik berpindah pada arah dan jarak yang sama. Okey, kita tengok contoh 4. Kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi. Berikan justifikasi. Okey, kita tengok translasi ni maksudnya kedudukan objek ni berubah. Okey, berubah. Semua titik berubah. Semua titik berubah. Daripada sini kedudukan ni berubah turun ke bawah sikit. Okey, semuanya berubah. Dan bentuk dia tak berubah. Kalau arrow ni ke kanan, yang ni pun masih lagi ke kanan. Orientasi dia kena sama. Apa maksud orientasi? Kalau dia arah ke kanan, dia punya image pun mesti bentuk yang sama. Saiz pun sama lah. Dia tak boleh kalau ni tiba-tiba dia naik atas ke macam tu. Yang ni bukan translasi. Okey, tengok macam ni. So yang ni adalah translasi sebab arah dia sama. Arah dia tak berubah, cuma kedudukan dia berubah. Macam ni kita tengok arrow dia. Oh, dia punya orientasi lah kita sebut berubah. So yang ni bukan translasi. So kita sebut kat sini A ni translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi sama. Dia kena bentuk, saiz, orientasi sama. Nampak? Bentuk tak berubah. Saiz tak berubah. Orientasi tu maksudnya dia punya bentuk tu tak berubah arah. Macam Cik sebut ni kat sini tadi. Yang ni bentuk sama. Saiz sama. Tapi orientasi maksudnya yang ni ke kanan, yang ni ke kiri. Ni orientasi dia berubah. So yang ni bukan translasi. Okey. Translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan serta vektor. Vektor ni arah nah. Okey, dia kata arah pergerakan boleh jadi ke kanan, ke kiri. Untuk paksi X, pergerakan dia kanan dan kiri. Untuk paksi Y, ke atas dan ke bawah. Okey, jarak pergerakan maksudnya berapa pergerakan yang digerak, berapa unit. Cara nak tulis vektor translasi, kita tulis dalam bentuk AB. Okey, kita tengok kalau AB ni maksudnya dia mewakili gerakan pada paksi X dan paksi Y. Paksi X ni kita ambil arah kanan atau kiri. Paksi Y kita ambil gerakan dia atas bawah. Betul tak? Ni paksi Y kan? Paksi Y atas bawah. Kalau paksi X kanan kiri. Okey, biasanya gerakan ke sebelah kanan kita anggap sebagai positif. Gerakan ke kiri kita anggap dia negatif. Begitu juga untuk paksi Y, gerakan ke atas kategori dia positif. Biasanya gerakan ke bawah kita anggap dia sebagai gerakan negatif. Positif, negatif ni mewakili arah. Kita boleh tahu kalau dia 3 maksudnya untuk paksi X gerak ke kanan. Kalau negatif 3 maksudnya dia gerak ke kiri. Okey, tengok kat sini contoh Contoh 5. Tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, tengok kat sini kata A. Titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. So, cara nak buat dia, kita tengok daripada titik P ni, dia bergerak 3 unit ke kiri. So, kita gerak 1, 2, 3. Belum berhenti lagi dan 3 unit ke bawah. So, dia gerak lagi ke bawah pula. 1, 2, 3. So, titik P yang baru berada dekat sini. So, ini kita label P prime. Sama juga untuk yang ni. P yang ni soalan B. Titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. So, titik P bergerak 5 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia belum lagi berhenti. 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. So, kita label kedudukan P yang baru sebagai P prime. Ini kedudukan baru dia.
Okey, tengok pula C titik P bergerak 6 unit ke bawah. Okey, so dia tak sambung. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kedudukan titik P yang baru dekat sini. Untuk titik P untuk soalan D pula, titik P bergerak 3 unit ke kanan. So 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, dia 3 je Perasan. Okey, so dia bergerak 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. So yang ni koordinat P yang baru. Nampak tak? Dia berubah. Kita labelkan dia untuk image ialah P prime. Okey, untuk kita tulis vektor translasi dia, untuk soalan A kita ingat ni AB, yang ni X, yang ni B ni Y. So kita nak tulis gerakan dia ni. Yang ni dia kata 3 unit ke kiri. No, sorry. 2 unit ke kiri. Sebab ke kiri untuk paksi X, ni paksi X kan? Ni paksi X. Sekejap kan, dia warna dia tak cantik. Okey, kita guna warna. Yang ni 3 unit ni ke kanan. So maksudnya ke kiri. So dia punya paksi X kita tuliskan dia 2 unit ke kiri sebagai negatif 2. 3 unit ke bawah maksudnya dia punya jarak 3. Sebab dia ke bawah, letak negatif. Okey, untuk soalan B pula, dia punya vektor translasi dia. Dia kata titik P bergerak 5 unit. So, dia punya jarak dia 5 ke kanan positif. Tak payah tulis. Untuk paksi Y pula, 5 unit ke bawah. Jarak dia 5. Sebab dia ke bawah, kita tulis negatif. Untuk soalan ni pula, untuk paksi X, kita tengok titik P bergerak 6 unit ke bawah. Ke bawah maksudnya dekat paksi Y. So, bila untuk paksi Y dia 6 unit jarak dia. Ke bawah negatif. Untuk paksi X, dia tak sebut. Bila tak sebut, maksudnya tak bergerak, kita tulis kosong. Yang ni pun sama. Kita tulis dia titik P bergerak 3 unit. Untuk ke kanan ni, maksudnya dia untuk X di atas. So, bila kata 3 ke kanan, yang ni positif. Untuk paksi Y, dia tak tulis. Maksudnya, paksi Y dia tak bergerak. Kita tuliskan dia sebagai kosong. Okey, kita tengok contoh 6. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okey, yang ni OP. Okey, OP. Arah dia macam ni. Untuk bergerak ke OP, yang ni jarak yang pendek. Untuk jarak jauh dia, kita gerak macam ni. 1, 2, 3. Paksi X dia kena gerak 3, jarak dia 3 tapi gerakan dia 3 ke kanan. Betul tak? So, cikgu buat macam ni. Okey, jarak untuk paksi X dia 3 dan ke kanan. Bila ke kanan, positif 3. Untuk paksi Y pula, dia kena naik atas 3 unit juga. So, bila 3 unit atas, jarak dia 3 sebab atas positif. So, jawapan dia 3, 3. Yang ni pula untuk bergerak daripada jarak OP. OP ni jarak pendek dia. Okey. Untuk gerakan jauh dia, so kita daripada OP ni, kita kena gerak untuk paksi X. Kita kena gerak 3 unit. Okey. Untuk paksi X, dia gerak 3 unit. Untuk paksi mengufuk lah nah. Yang ni kita panggil condong lah nah. Untuk jarak jauh dia kena gerak ke kiri 3. Sebab dia ke kiri. Dia punya magnitud dia 3. Dia punya jarak dia 3. Tapi arah dia ke kiri. So, kita label dia negatif. Kemudian untuk paksi Y, untuk sampai ke titik P, dia kena naik atas. Jarak dia 3. Sebab dia atas, dia positif. Okey. Yang ni pun sama. Kita tengok. Untuk bergerak daripada O ke P, jarak jauh dia kena untuk paksi X. Untuk paksi X, dia kena gerak 3. Okey. Dia kena gerak 3 sebab arah dia kanan positif. Kemudian untuk sampai ke P, dia kena turun 3. Jarak dia 3. Sebab dia ke bawah, kita label dia sebagai negatif. Contoh 7, tentukan translasi bagi rajah berikut. Okey, bila untuk soalan A ni, kita kena kenal pasti yang mana objek, yang mana image. Kita tahu yang ni dia tak ada prime, maksud yang ni adalah objek. Yang ni akan bergerak. Yang ni adalah image dia. Okey,
Untuk kita tengok dia punya translasi, kita tengok gerakan dia, macam mana dia nak bergerak. Untuk pilih dia punya gerakan, kita pilih mana-mana titik pun tak apa. Kita cari yang kongruen. Maksudnya kita pilih kalau titik atas ni, yang kongruen dengan dia ialah bucu hujung ni. So, kita tengok gerakan dia untuk pasti daripada titik ni sampai ke sini, macam tadi. So, dia kena gerak 3 unit. 1, 2, 3. Untuk pasi X, dia kena gerak 3 unit. Jarak dia 3 unit ke kiri. Sebab kiri kita kena letak negatif. Kemudian dia kena tambah lagi 1, 2, 3, 4. Dan gerakan dia ke atas. Sebab dia ke atas, kita letak positif 4. Untuk translasi, pilih je mana-mana titik yang kongruen. Okay, sama juga untuk soalan B ni, kita tahu yang ni objek. Kena pasti dulu mana satu objek, mana satu image. Yang ni image. Okey. Kemudian kita tengok pula dia punya sisi yang kongruen. Sisi yang kongruen katalah juga ambil kat sini dan bucu ni. So gerakan dia macam ni. Okey. Untuk bergerak daripada objek ke image ni dengan bucu yang sama, so dia kena gerak untuk pasi X, dia kena gerak 1, 2, 3, 4. Untuk pasi X, dia kena gerak 4 unit. Tapi sebab ke kiri, label dia sebagai negatif. Kemudian, dia kena turun ke bawah sebanyak 3 unit. So, 3 unit dia punya jarak, arah dia ke bawah, kita akan label dia sebagai negatif. Boleh cuba sendiri untuk soalan. Okey, untuk contoh 10, tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat image-nya A prime. Bila prime je ada prime. Bila image saja ada prime. Di bawah, translasi 3, negatif 2 adalah seperti yang berikut. Okay, untuk jawab soalan macam ni, dia ada 3 benda. Yang ni dia punya vektor translasi dia. Kemudian dia kata tentukan koordinat bagi objek. Ini dia tahu koordinat bagi objek. Jika bagi titik A, jika koordinat image-nya. Kemudian dia ada 3 benda kat sini. Yang pertama, dia ada koordinat objek. Kemudian dia ada koordinat image. Kemudian dia ada vektor translasi. Okay, kita guna formula yang ni. Koordinat objek tambah vektor translasi. Kita akan dapat koordinat image. Okey. Cara nak tulis dia, kita tengok ni KO ni koordinat objek. Tentukan koordinat bagi objek. So, kita tak tahu koordinat objek, kita labelkan dia sebagai X, Y. Tambah vektor translasi. Vektor translasi dia ialah 3, negatif 2. 3, negatif 2. Sama dengan koordinat image. Koordinat image dia kata jika koordinat yang pertama ni negatif 6, 1. So, negatif 6 dengan 1. Okay, kita nak tahu dia punya koordinat objek dia. Senang je. Kita tulis macam ni. X, Y. Sama dengan yang asal kat sini. Negatif 6. Sorry, buruk. 1. Yang ni bila pindah, asalnya tambah. Dia akan jadi tolak. Tolak 3, negatif 2. So, kita akan dapat koordinat objek dia ialah negatif 6. Dan pada sini, negatif 6. Tolak 3. So, kita akan dapat negatif 9. Bawah 1 tolak negatif 2. Kita akan dapat 3. Maka koordinat objek dia ialah negatif 9, 3. Boleh cuba sendiri. Terima kasih.